Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, taib. Yang berbahagia Tuan Guru Besar Encik Hanafiah bin Ardi, guru-guru dan murid-murid yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam kelas masing-masing dalam norma baharu. Mudah-mudahan Allah SWT akan memelihara kita, akan menjaga kita daripada penyakit yang tidak baik ini. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi yang mulia ini dapat kita menghadirkan diri kita di masjid sekolah kita dengan niat semata-mata untuk mencari ilmu, untuk keluar daripada kelompok kejahilan dan masuk ke dalam cahaya, iaitu mengetahui ilmu-ilmu yang Allah SWT yang Allah SWT turunkan kita ilmu tersebut di atas muka bumi ini. Jadi insya-Allah murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, pada pagi ini Ustaz akan memberi tazkirah yang ringkas, tidaklah terlalu panjang. InsyaAllah hari ini Ustaz akan berkongsi cerita dan kisah yang ini Nuzul Quran. Biasa kita akan mendengar Nuzul Quran ini berlaku di dalam bulan Ramadan. Jadi murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, apakah maksud nuzul? Okay, apakah maksud nuzul? Nuzul bermaksud ialah turun. Okey, bahasa yang mudah, turun. Turunnya Al-Quran. Jadi murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, turunnya Al-Quran ini wahyu yang pertama sekali Allah turunkan Al-Quran di atas muka bumi ini di dalam bulan Ramadan. Dan yang kedua, wahyu yang pertama juga iaitu daripada surah Al-Alaq, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Biasa kita mendengar ayat-ayat ini dibacakan ketika ustaz ataupun orang-orang memberi ceramah tentang nuzul Quran, tentang surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ayat Al-Quran ini iaitu khususnya dalil yang menunjukkan penurunan Al-Quran, iaitu ayat yang pertama dari surah Al-Alaq diturunkan di gua mana murid-murid? Okey. Murid-murid kan tahu gua-gua di Malaysia, gua Niah, gua Tempurung, mungkin tahu gua Batu Cave. Tetapi murid tahukah di manakah turunnya Al-Quran yang pertama sekali, iaitu di Gua Hira. Okey, di Gua Hira. Maka di sinilah Al-Quran yang pertama diturunkan di Gua Hira. Dan murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, daripada turunnya Al-Quran ini, bagaimana proses penurunan Al-Quran. Kita tahu proses nak buat mi, proses nak buat bihun, dan proses untuk buat lemang dan sebagainya. Tetapi kita tahukah bagaimana proses turunnya Al-Quran? Sama ada daripada postman ke, ataupun GrabFood ke hantar dan sebagainya. Tetapi kita mesti tanam dalam hati kita sesungguhnya bahawa Al-Quran itu diturunkan daripada Luh Mahfuz. Okey, di Luh Mahfuz, ini mata pelajaran Al-Quran, Ulumul Quran tahun 4. Awak telah belajar bagaimana proses penurunan Al-Quran daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey, siapakah yang menurunkan, yang diturunkan Al-Quran ini, yang ditugaskan oleh Allah SWT kepada malaikat Jibril alaihissalam. Okey, ditugaskan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkan Al-Quran daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni di langit dunia, secara jumlatan. Jumlatan ni apa? Secara sekaligus. Okey, secara sekaligus. Tetapi apabila daripada Baitul Izzah kepada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini diturunkan secara munajjaman. Munajjaman ni apa? Diturunkan secara berperingkat-peringkat. Okey. Apabila sesuatu perkara kita dapat secara berperingkat-peringkat, yang pertama akan mudah untuk kita hafal. Okey, yang pertama mudah untuk kita hafal, yang kedua dapat kita amalkan dengan sempurna. Okey, murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, di antara kelebihan-kelebihan Al-Quran yang pertamanya, bagi mereka yang istiqamah membaca Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan sahaja, habis khatam 30 juzuk, tutup. Bulan tahun depan akan datang, masuk bulan Ramadan baru buka balik. Ini konsep yang salah.
Nabi sebut mereka-mereka yang istiqamah membaca Al-Quran pada setiap hari, maka Al-Quran ini akan menjadi pembela kita di alam, bukan alam dunia saja, bahkan akan membela kita, akan menjaga kita, membela nasib kita di alam kubur. Nabi sebut, tiada tempat yang aku paling takut, tiada tempat yang paling tiada tempat yang paling mengerikan, iaitu seseorang itu dimasukkan alam kubur. Alam kubur ini bukan suatu amalan, bukan suatu alam yang sangat mudah. Semua akan masuk, tak kira muda, tak kira tua, kecil, besar dan sebagainya, semua akan masuk di alam perkuburan. Jadi oleh itu, murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, 3 perkara yang akan ikut jenazah. Okey? 3 perkara yang akan ikut jenazah kita bersama-sama. 3 akan ikut, 2 akan pulang, 1 akan bersama-sama si jenazah tersebut. 2, yang pulang apa dia? Yang pernah harta kita, sama ada kereta kita, motor kita dan sebagainya. Yang kedua, anak, keluarga kita, ayah yang kita sayangi, ibu yang kita sayangi, adik-beradik kita akan tinggalkan kita. Tetapi satu sahaja yang tinggal bersama si jenazah, iaitu amalan kebaikan dia. Dan di antara amalan kebaikannya, yang di dunia dahulu mereka istiqamah membaca Al-Quran siang dan malam serta mengamalkan hukum-hukumnya. Maka inilah Al-Quran yang akan membela nasib dia di alam barzah. Oleh itu, murid yang Ustaz kasih sekalian, jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman hidup kita. Bukan jadikan handphone kita, gadget kita sebagai teman hidup. Tetapi kita niatkan daripada hari ini, jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman hidup kita, sumber rujukan kita. Jika ada masalah kita boleh rujuk dengan Al-Quran. Jika ada sesuatu perkara yang merungsingkan kita, yang membimbangkan kita, kita baca Al-Quran. Dengan berkat Al-Quran, mudah-mudahan Allah SWT akan menjaga kita dan memelihara kita di dunia dan di akhirat. Jadi, untuk setakat inilah perkongsian tazkirah yang Ustaz dapat sampaikan kepada murid-murid. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Okay? Kita dengar dah bagus, dengar banyak ceramah, kuliah bagus. Tapi yang paling bagus iaitu mereka yang dapat amalkan. Ya? Dapat amalkan Al-Quran. Tak dapat banyak sikit. Tak dapat 10 helai, 2 helai. Sehelai. Tak dapat sehelai, 1 muka. Kalau tak dapat nak baca pun, sibuk dengan kerja masing-masing. Paling kurang, kita lihat Al-Quran. Tak, Ustaz, saya sibuk sangat Ustaz. Saya ada program sini, program sana. Paling lemah, kita lihat Al-Quran, kita kucup dia dan kita simpan balik. InsyaAllah murid-murid ya. Okey, untuk sekadar inilah perkongsian Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan Al-Quran pada setiap masa dan ketika. InsyaAllah dengan niat yang baik, mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kekuatan untuk membaca dan mengamalkan. InsyaAllah. Okey, untuk sekadar itulah perkongsian Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada waktu-waktu yang lain, masa-masa yang lain. Dengan sekadar inilah perkongsian Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.